So how to get this one? Simple je. You guys kena cari dekat bawah folder MySQL. Okay, cari folder MySQL. Which is this one. And then ambil the first one ni, MySQL 8.0 command line client. So click this one. Okay, kita kena key in password yang kita dah set masa kita install MySQL. So kita just simply key in and enter. So bila keluar macam ni, meaning that we already connected to our database lah. Okay. Alright, so next kita nak mana-mana PC yang dah install MySQL ni memang dah ada existing database dalam PC ataupun laptop masing-masing. So kita just macam mana nak dapatkan ataupun nak tengok all the databases available tu adalah dengan kita tulis show databases. Show databases. Okay, dia kena letak semicolon. Kalau kita tak letak semicolon, benda tu tak habis. Maknanya kita kena, bila once kita dah letak semicolon, barulah dia keluar. Okay, so these are all the databases available inside my PC. So boleh type show databases in order to retrieve all the databases available inside the PC. Okay, so bila keluar macam ni, maknanya kita dah boleh nampak lah. Ni semua databases yang ada dekat dalam kita punya laptop ataupun PC. So sekarang kita nak create database baru. Create database, sekejap MyFSTM. Okay, so cara nak create database, coding dia adalah create database MyFSTM and then semicolon. So bila kita tulis create database MyFSTM semicolon and then dia cakap query okay, one row affected. So meaning that we already created the database baru which is MyFSTM. So bila dah dapat, sekarang kita nak check sama ada MyFSTM ni dah ada tak dalam senarai database ni. So what we gonna do is kita buat lagi sekali show databases. See, kita dah ada kat sini MyFSTM yang kita dah create tadi kat sini. So kita dah ada database MyFSTM dekat dalam kita punya database. Kita ada banyak database ni. So sekarang kita nak guna database ni, MyFSTM. Kita nak guna database ni. Kan? Kenapa kita nak guna database MyFSTM? Sebab kita nak create table dalam database MyFSTM. So basically these are all the databases available inside my PC. Saya ada semua database ni. Okay. So tadi saya dah create database MyFSTM. So this is my database yang saya dah create tadi lah. Okay. So sekarang saya dalam proses nak create table dalam database MyFSTM. Apa beza database dengan table? Okay, database ni benda yang besar. Benda yang besar. Database ni atau in bahasa we call it as pangkalan data. Nama pun pangkalan kan. Pangkalan tu meaning that besar lah kan. So pangkalan. So dalam pangkalan data ataupun database tu akan ada banyak table. Dalam database tu lah yang kita create banyak table. Kan? So database ni, so table ni sebenarnya dalam database. Dalam database. Kita akan create database dulu. Okay, kalau database tu memang dah ada, kita use database tu. Kita guna database tu. Sebab sekarang kita nak create table kan. So nak create table, kita kena pilih dulu. Kita nak create table tu dalam database mana. Sebab sekarang kita ada banyak database ni. So sebelum kita create table, kita kena pilih dulu. Mana database yang kita nak guna ni nak create table. Macam tu. Okay, so sekarang kita nak, sebelum kita create table, benda yang kita kena buat dulu adalah kita kena pilih. Kita kena pilih database mana yang kita nak gunakan. Database mana yang kita nak gunakan. So dalam case ni, database yang kita nak gunakan adalah database mana? Kita nak guna database MyFSTM lah yang kita create tadi. Kan? So sebelum kita create table tu, dalam tu so kita kena use dulu. Kita kena pilih dulu. Kita kena select dulu database mana yang kita nak guna. So kita nak guna MyFSTM kan? Sebab kita baru create tadi. So kita kena tulis kat sini use MyFSTM. So bila dia tulis my database change, maknanya kita sekarang berada dekat dalam database MyFSTM. So sekarang kita nak create table. Kita nak create table. Kita nak create table, kita nak create table, simple table dulu dalam folder MyFSTM ni.
So cara nak create table adalah mula-mula kita kena bagi nama table dulu. Contoh dalam folder MyFSTM tu kita nak create table student. So kita decide table tu adalah nama student. Nama table tu adalah table student. Itu maksud dia. And then kita kena decide apa data, apa field name yang kita nak create. So kita kena decide dulu apa column yang kita nak buat. Contohnya nak tunjuk for the purpose of contoh je kan. So kita create table simple dulu. So kita create table student dengan dia punya column dalam tu ada student name dengan student metric ID dulu. So kita create table student. Alright, create table student. Create table ni memang dia punya coding dia. Student ni adalah nama table tu. Student tu nama table. Alright. So lepas tu kita letak kurungan macam ni kan. Kita letak kurungan and then kita boleh kita boleh enter lah. Sebenarnya tak enter pun tak apa. Tapi enter tu sebab bagi kita nampak. Second line ni adalah kolom pertama. Third line adalah kolom kedua. So kita lebih senang nak nampak lah. So contohnya untuk first column kita nak letak metric number kan. So kita buat STD. STD ni untuk student lah, short form untuk student, Kita letak metric number. So ini adalah kolom pertama. Kolom pertama kita nama dia STD metric number. Kan? Kalau you all tak nak buat STD pun tak apa. Letak je lah metric number. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita kena specify jenis teks yang kita nak guna tu. Sama ada integer ke ataupun varchar ke. Varchar tu karakter yang kita campur-campur. Ada nombor, ada ABC. Itu yang kita panggil sebagai varchar. Jadi kita kena decide. Kita kena decide apakah jenis data yang kita nak masukkan. So kita declare sebagai varchar. Bila kita declare sebagai varchar, kita kena declare pula berapa maximum number untuk metric number tu. Kita letak dalam 10 kan. 10 maknanya maximum 10. Maksudnya kalau lepas ni kalau kita try insert data yang lebih daripada 10 dia tak terima. So maximum dia adalah 10. Maksudnya macam tu. Lepas tu selesai dengan satu kolom, kita koma and then enter. Sekarang kita nak buat satu lagi kolom. Kita dah create kolom pertama, namanya metric number. Sekarang kita nak create nama kan, name kan, so name pun samalah, karakter dia adalah varchar juga. Name ni mungkin kita panjangkan sikit sebab name ni kan ada nama panjang, so kita letaklah 50 sebagai contoh kan. Lepas tu bila dah selesai, kita tutup kurungan lagi sekali sebab atas ni kita tutup kurungan kan. So kalau atas ni kita dah buka kurungan. Ini kurungan untuk 10, ini kurungan untuk 50. So kita tutup kurungan lah kat tepi ni. So kita tutup kurungan dan kita letak semicolon. And then enter. So dia dah bagi tahu query zero rows affected. So maknanya kita dah create lah ni table kita ni. Kita dah create kita punya table. Kita nak review kita punya table structure yang kita dah create tadi. So kita boleh tulis describe student. DSC ni maksud dia describe. Describe. Student ni adalah represent table student yang kita create ni. Kat sini table student ni. So that's why kita tulis describe student. So semicolon, enter. Ini merupakan dua kolom yang kita create kat atas ni tadi. So we have metric number here. Type dia adalah varchar, 10 nombor, 10 huruf, 10 karakter. And then the second column we have name, 50 maximum dia varchar. Sama. So ini kita punya detail table yang kita dah create kat sini tadi. So kita ada table student ni kan. So sekarang kita nak insert data dalam table ni. Gitu. Alright. So kita kita try masukkan beberapa data dulu. Kita boleh masukkan, kita try masukkan satu data dulu. So dia punya
Coding dia adalah insert into student. Insert into student. Student ni represent table ni lah, table student ni. Insert into student. Okay, and then values. Insert into student. Student ni adalah nama table kita dan value-nya adalah gitu. Okay, so sekarang kita hanya ada 2 kolom je kan. So sekarang kita nak isi nak masukkan satu row dengan 2 value ni. Metric number dengan name. Okay. Jadi kedua-dua kolom ni kita declare dia sebagai varchar. Kalau varchar, value tu kita kena letak single quote tu. So contoh yang pertama, untuk data pertama yang kita nak masuk, okay, dia punya metric number let's say 2136001. Okay, and then koma, lepas tu nama dia. Contoh. Okay, untuk data pertama. So kita letak semicolon. Okay, kalau kita dah kita dah selesai lah sebab kita baru nak insertkan satu data kan. So kita tekan enter. So dia cakap query okay, 1 row affected. So kalau kita nak tengok dah masuk ke belum data ni yang kita isi ni. Cara dia adalah select all, asterisk tu maksud dia all. Okay, from student. Select all, asterisk ni maksud dia all, from student. Student ni maksud dia table ni lah. Kan? So kita tekan enter. See, kita dah ada data ni. Metric number ni, nama pelajar pertama adalah ni. So contohnya kalau kita nak masukkan lagi yang kedua, kita tulis lagi insert into student, values, and so kita letaklah 2136002. Contoh nama kedua. Kan, tutup kurungan dulu baru semicolon. Dia cakap query okay, 1 row affected. So kita tengok lagi. Dah masuk ke belum? Select all from student. See, kita dah ada 2 data kat sini. So kita create table student FSTM. Gitu. Okay. So kita nak create table student FSTM. Okay, so value dia punya kolom banyak sikit. Macam tadi ada 2 je kan. Kali ni kita nak tengok banyak sikit. Kita nak letak jenis type dia ada date. Kan, kita nak letak big integer sekali. Kan, jadi kita lebih banyak lah berbanding dengan yang tadi. Okay, so kita nak create table student FSTM. Alright. So dia punya first value adalah kita kekalkan dulu apa yang ada. Cuma mungkin kita bagi nama lain, student ID. Kan? Student ID, baca, kita letak dalam berapa baca? 10 macam tadi juga. And then student name, STD tu short form untuk student Baca juga. Baca yang ni panjang sikit, letak 50. Second column, kita nak letak address, student address, baca juga, okay, 50 jugalah, okay. Kedua, kita nak letak IC, kita kena guna type jenis big integer, big integer, okay. So big integer kita tak perlu nak specify berapa banyak bilangan lah, okay. And then kita letak date, jenis date register. REG tu untuk register lah. Okay, dia punya format dia adalah date. Okay, and then ada apa lagi? Kita nak letak state. Mungkin kita nak tahu dia datang dari mana. Kan, state baca jugalah. Baca kita letak 20. Okay, phone number. Phone number. Kita boleh guna big integer juga. Nombor banyak kan. Okay. So bila dah selesai, kita kena tutup kurungan yang ni. Kan, kurungan yang ni.
Kan? So kita tengok balik, revise balik. Student ID, kita nak letak baca 10. And then student name, baca 50. Student address, baca 50. IC, big integer. Date register, date, jenis dia adalah date. State, baca 20. And then phone number. Phone number, kita guna big integer juga. So bila dah selesai, kita tutup kurungan untuk atas ni. And then kita buat semicolon and enter. So dia akan bagi tahu query okay, 0 rows affected. So maknanya dia dah create dah table tu untuk kita. So sekarang kita nak tengok details kan. Nak tengok details of the column yang kita dah create tadi. So what we're gonna do is kita kena describe lah. Describe apa nama table tadi, student FSTM. Okay, so inilah bendanya. Okay, kita dah create tadi. Ada 7 kolom. Student ID, baca 10. Student name, baca 50. Student address, baca 50. IC, big integer. Date register date. State, baca. Phone number, big integer. So, okay lah. Alright.